Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah pada pagi ini. Maaf terlambat sikit untuk kita adakan kuliah. Dan biasa renungan kita, tadabbur kita pada pagi ini daripada tafsir Ibnu Katsir, iaitu bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-8. Jilid yang ke-8 tafsir Ibnu Katsir ni, kalau salah semua yang hadir, Hafizah, Sharifah Saleh dari Facebook, tolong hadir, tolong bawakan tafsir Ibnu Katsir ni, hadirkan di hadapan kita, Walidah Talib, pada jilid yang ke-8, muka surat 249 250. Muka surat pada, maafkan saya, pada muka surat 473. Pada muka surat 473. Salam sahabat dimuliakan sekalian, tolong jemput sahabat kita yang lain yang belum hadir, bagi mereka yang berpeluang untuk datang dalam kuliah pada pagi ni, iaitu perbincangan kita pada pagi ni ada apa dengan Lailatul Qadar, bagaimana mendapatkannya, dan tanda-tanda Lailatul Qadar untuk kita belajar sesama, iaitu daripada tafsir Ibnu Katsir ni. Tolong buka tafsir Ibnu Katsir jilid yang ke-8 muka surat 473, iaitu surah Ad-Dukhan. Baik, surah Ad-Dukhan. Dapat tuan? Moga dah dapat alhamdulillah. Baik, okey. Ada tuan Bagi memiliki tafsir Ibnu Katsir, tolong buka jilid ke-8 muka surat 473. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Sadaqallahul Azim. Kalau saya semua Siti Rina, siapa lagi sahabat Amanda ini, Faiz Al-Fatih, sahabat dimuliakan sekalian, Naufal dekat TikTok. Tolong jemput teman-teman kita yang lain yang mungkin tak perasan kita ada kuliah lagi, Syazri, Nur Afia, alhamdulillah semua, tolong jemput kerana tajuk ni penting sangat. Kita dah masuk sepertiga terakhir daripada Ramadan. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan apa lagi berguna untuk kita memperolehi apa yang dinamakan sebagai hadiah daripada Allah, itu Lailatul Qadar. Bagaimana mendapatkannya. Jadi ayat yang kita nak tadabbur pada pagi ini merupakan ayat yang awal daripada surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ni maknanya kabut, maknanya kabus, maknanya asap. Baik. Demi Al-Quran yang telah menjelaskan, sungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkati, dan sungguhnya kamilah yang berikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, iaitu urusan yang besar di sisi kami. Sungguhnya kami adalah yang mengutuskan rasul-rasul sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang melihara langit dan bumi dan apa ada antara kedua-duanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang terdahulu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, Jadi ayat ini secara spesifik menceritakan keutamaan apa yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar, yang kita semua berusaha untuk mendapatkannya pada malam-malam akhir daripada Ramadan ini. Nabi kita sallallahu seperti yang telah kita bincangkan, Muhammad Nur Gain Hafi, Bomo kereta pun ada dekat TikTok. Alhamdulillah semua. Tolong sebarkan video ni kepada teman-teman lain. Topik ni penting sangat tuan-tuan. Penting sangat kita spend sikit masa untuk kita memahami apakah hak-hak yang boleh kita lakukan, tanggungjawab yang boleh kita lakukan ke arah mendapat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW itu Azina, Ruqayyah, Zainunia, alhamdulillah semua Tolong jemput lebih ramai teman kita, dan kalau boleh bagilah apa-apa komen kat sini, bagi semangat sikit mereka yang bersama-sama dalam kuliah ni, kenal mengenai satu sama lain. Mana tahu
Rohani Abdullah besok jadi teman kita, jadi besan kita pun tak tahu InsyaAllah saya cerita supaya dapat kumpulkan tuan-tuan ni semua, peminat-peminat kuliah ni yang tegar, supaya kita boleh ada satu program hari raya nanti insyaAllah. Nak tak? Halo salam semua. Ya, barakallahu fikum. Saudara nulis, barakallahu fikum. Baik ya. Jadi Allah menceritakan bahawa dia menurunkan Al-Quran yang agung pada malam yang penuh berkat, iaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kami telah menyebutkan banyak hadis berkenaan perkara itu dalam surah Al-Baqarah yang lalu. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami memberi peringatan. Maksudnya mengajar kepada umat apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang beri mudarat kepada mereka menurut syariat, agar hujah Allah itu boleh tegak di atas hamba-hambanya. Ini inzar, maknanya benda-benda yang menakutkan. Dan begitu juga busyra, bisyara, perkara-perkara kebaikan dibawakan oleh Islam, sama juga dengan perkara-perkara menakutkan, merupakan peringatan buat kita semua. Ada orang kadang-kadang dia nak berdakwah, dia cerita benda baik, dia syurga, dia tak cerita pun akibat buruk kalau mereka ingkar, iaitu masuk neraka. Ini salah tuan-tuan. Kerana Nabi-Nabi diutuskan dengan basyiran wa nadhirah. Jadi Al-Quran mengandungi kedua elemen tersebut. Ada waktu kita targhib, ada waktu kita tarhib. Baik. Jadi ini antara penjelasan dikemukakan dalam tafsir Ibn Kathir. Alhamdulillah semua sahabat dimuliakan Allah sekalian, Bomo Kreaton, Netizen Malaysia, Captain Ron, Ashraf Hussein dekat kita punya TikTok. Tolong sebarkan kepada ramai lagi teman kita yang tidak tahu kita ada kuliah pagi ni. Mungkin mereka dalam perjalanan, mungkin mereka kat rumah lagi, mungkin mereka dah hantar anak-anak, tak ada apa nak buat pagi ni. Malam tadi dah qiyamul lail, malam kedua satu, alhamdulillah, syukur. Ya, jangan tidur waktu sekarang tahu, waktu sekarang waktu barakah. Dengan kuliah ke, baca Al-Quran ke, buat perkara-perkara yang baik ke. Macam saya kat rumah ni, ayam ada, apa semua ada. Tanam pokok jagung pun dia juga dekat kampung lah tuan-tuan. Jadi lepas subuh ni jangan tidur Baik, itu kadar kalau kita lihat seperti yang dikemukakan dalam pendapat para ulama, dia berlaku tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan. Disukai bagi orang melihat Lailatul Qadar untuk menyembunyikannya dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Tak payahlah kita pergi ambil gambar, hantar pula upload kat gambar-gambar orang, rumah tadi Lailatul Qadar. Kalau dah lepas tak apa. Tapi kalau tengah buat tu, nampak sangat kadang-kadang kita ni riak dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jadi adabnya ketika malam Lailatul Qadar ini, kalau kita menemuinya mendapat satu kelebihan, kita saya ceritakan apa perasaan orang yang dapat Lailatul Qadar sebenarnya mengikut pengalaman para salafus salih. Ya. Najmil apa ni? Najmi. Doloy ya, Najmi. Alhamdulillah semua sahabat dimuliakan Allah sekalian. Moga kita dapat berhimpun dalam satu majlis lah. Sekarang tak ada PKP kan, MCO dah tak ada, boleh kita jumpa insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah kalau ada kesempatan nanti saya nak buat open house insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan doakan ya. Alhamdulillah semua. Baik. Demikian diterangkan dalam kitab Al-Hawi oleh Al-Imam Al-Mawardi. Jadi adab dia yang sekadar ni kita dapat sembunyikan, tak payah cerita dengan orang. Memadailah untuk kita banyakkan doa seperti yang telah kita belajar di semalam. Bakal jenazah, alhamdulillah, anak fiqah. Semua kita bakal jenazah Mas Sa'ari, alhamdulillah, terima kasih jemput teman-teman kita yang lain. Kan topik ni penting sangat. Iaitu apa yang difahami daripada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kita menyembunyikannya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Jangan disibukkan kita dengan urusan-urusan dunia. Dan Imam Sufyan Tsauri mengatakan kalau seorang dapat Lailatul Qadar, baik dia berdoa bandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kerana malam itu malam barakah, malam penuh dengan rahmat. Malaikat-malaikat yang turun lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di permukaan bumi. Allah banyaknya. Ya. Jadi demikian dalam kitab Al-Hawi. Dan hadis-hadis Lailatul Qadar diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim daripada Abu Hurairah, Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Umar, Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Aisyah. Banyak sekali nak cerita kepada tuan-tuan Jadi Lailatul Qadar ni salah satu daripada malam-malam dalam Ramadan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Contohnya surah Dukhan ini menceritakan dia sebagai Lailatul Mubarakah, malam penuh dengan keberkatan. Alhamdulillah Azizah Muhammad. Ya piari alhamdulillah. Yuk minta jadi moderator bersama dengan TikTok kalau ada apa-apa yang tak boleh tolong highlightkan ke, ingatkan ke, apa-apa saja. Jadi dalam surah Qadar pula Allah menggambarkannya sebagai satu malam yang penuh kemuliaan lebih daripada 1000 bulan. Malaikat turun dalamnya dan malam itu merupakan salam. Allah menyatakan salam makna kesejahteraan. Dan surah Al-Baqarah diisyaratkan tentang sebab-sebab tingginya kedudukan malam ini, iaitu syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi berkaitan di antara surah Al-Qadarnya, Al-Baqarahnya yang telah kita bincangkan,
Dan kemudian dalam surah Dukhan, ia merujukkan kepada turunnya Al-Quran. Quran ini diturun daripada Allah SWT dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunia. Ini station, dipanggil sebagai Sama'id Dunia. Sama'id Dunia ni merupakan langit dunia, iaitu langit yang paling dekat dengan kita semua. Langit ni berlapis-lapis tuan-tuan ya. Samawatin tibaqa. Langit ini disebut dalam Al-Quran yang kita baca selalu, ia merupakan terdiri daripada 7 lapisan. Dan Nabi pun menaiki sampai Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima ketika salat itu. Nabi menemui Nabi-Nabi yang berbagai-bagai di langit-langit yang beza-beza. Bukan langit dalam luar kita ya, langit lapisan ni. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu diturunkan pada malam penuh keberkatan yang panggil sebagai malam qadar, Sama'ad Dunia, dekat langit dunia. Kemudian daripada langit dunia itu diturunkan kepada Nabi kita SAW dalam tempoh 22 tahun setengah atau 23 tahun lebih kurang, mengikut persoalan yang timbul, isu-isu yang berlaku, peristiwa yang berlaku, penjelasan terhadap perkara-perkara berlaku dalam tempoh 23 tahun ni tadi. Barulah diturunkan secara berasingan pada waktu yang berlainan. Kita belajar ayat Makkiyah ada, ayat Madaniyah ada kan. Ya. Jadi ini dimaksudkan kata para ulama tafsir dan menjelaskan perkara ini. Jadi sudah jelas bahawa permulaan turunnya Quran adalah dalam bulan Ramadan, dan Nabi pun dilantik menjadi Rasul dalam bulan Ramadan. Ya. Baik. Kita semua tahulah mula-mula turun surah Iqra, kemudian turun surah Al-Muzammil. Surah Iqra tu turun nanti Nabi menjadi Nabi, dan turunnya surah Al-Muzammil ni Nabi diangkat menjadi Rasul. Beza kan ni antara Nabi dengan Rasul kan? Apa beza antara Nabi dan Rasul? Apa beza Nabi dengan Rasul tuan-tuan? Firdaus, Feroza, Halimah, Muhammad Najib, Haji Hussein, apa beza Nabi dengan Rasul? Kita pernah bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Aziz Hamid, apa beza Nabi dengan Rasul? Siapa boleh jawab, nanti nak bagi hadiah lah. Baik. Ada jawapan. Nabi Syah Osman, Alhamdulillah semua sahabat dia boleh sekalian. Nabi terima wahyu untuk diri sendiri. Nabi syariat untuk sendiri, Rasul wajib sampaikan. Oh gitu. Nabi Adam tu Nabi ke Rasul? Nabi Adam Nabi ke Rasul? Siapa Rasul yang pertama sekali? Banyak yang jawab Alhamdulillah. Bagus. Ramai yang jawab Alhamdulillah. Apa beza Nabi dengan Rasul Siapakah Nabi yang pertama? Nabi Adam, betul jawapan. Siapakah Rasul yang pertama diutuskan ke muka bumi? Sahabat kat TikTok ramai yang jawab. Terima kasih netizen Malaysia. Ya. Nabi yang pertama Nabi Adam, betul. Siapakah Rasul yang pertama? Rasul yang pertama. Ramai yang jawab Alhamdulillah, syukur. Rasul membawa syariat baru. Oh gitu Rasul pertama Nabi Nuh. Tepat. Rasul pertama ialah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi. Rasul adalah yang pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi sebenarnya. Nabi ada 124,000 orang. 124,000 orang dalam hadis mengatakan. Rasul cuma ada 313 orang saja. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ada yang kami tak ceritakan kepadamu. Lilik dia ni Baik. Terima kasih ramai yang jawab. Syukur pada Allah. Kak Long, Mai Islamdin, Alhamdulillah. Biaroza, Alhamdulillah semua Zainab, juga Zali, Alhamdulillah. Ini kita belajar dalam bab akidah. Ya, betul. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita cerita lagi tuan ni dalam bab akidah ni. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita boleh adakan kuliah akidah. Kita adakan siapa yang jadi ahli dalam telaga sahabat Ustaz Hazan akan dapat keutamaan untuk invitation ni. So yang belum masuk dalam sahabat Ustaz Hazan, tolong masuk sahabat Ustaz Hazan. Ada banyak perkara yang kita kongsi kat situ. Doa, nota yang kita belajar sini semua ada. Alhamdulillah. Catatan Umi Fatih. Terima kasih Kak Umi Fatih. Bagi tuan yang berminat untuk dapatkan tafsir Ibn Katsir ni, tafsir Ibn Katsir ni tolong dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih. Nurilis Alhamdulillah Naini Harun. Ya dah jawab tadi. Alhamdulillah, syukur ramai dah jawab tadi. Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh. Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul lebih tinggi pangkatnya daripada Nabi, kerana Rasul itu mendapat syariat yang baru dan diwajib menyampaikannya. Adapun Nabi
yang mendapat syariat daripada Rasul sebelumnya, dan dia meneruskan syariat tersebut. Kalau kita mengatakan tak wajib menyampaikannya, kurang tepat. Kerana Nabi Adam wajib menyampaikannya kepada anak-anak. Kita belajar Nabi Adam adalah seorang Nabi Allah, dan baginda menyampaikan syariat kepada anak-anaknya. Sebagai contohnya dari syariat Nabi Adam itu, perkahwinan berlaku secara bersilang. Ini kembar-kembar, yang laki kahwin dengan kembar yang ni, yang laki yang ni kahwin dengan kembar ni. Itu adalah perintah daripada Allah Taala. Abang Ramli, Alhamdulillah. Lama tak tengok Ustaz live. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih yang lupa share pada teman-teman yang lain ya. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Terima kasih Latif Harun. Baik, kita sambung lagi. Dan itu kadar dalam malam penuh keberkatan. Dia mempunyai keistimewaan malam lebih baik pada 1000 bulan, bahkan dari umur manusia. Manalah seseorang kita boleh menjamin dirinya lebih pada hidup boleh lebih pada 1000 bulan. 1000 bulan kalau bagi 12 ni, tengok berapa banyak, berapa puluh tahun. Seorang pun tak tahu berapa umurnya. Ada orang meninggal dunia pada waktu yang muda. Syekh Muhammad Abdul menjelaskan bahawa kadar seperti berikut. Kadar makna takdir. Jadi pada malam itu Allah memulakan takdir agamanya dan batasi khitah untuk nabinya dalam menyampaikan agama kepada manusia. Ini penangan oleh Al-Imam Muhammad Abdul mengatakan bahawa kadar itu makna takdir, satu benda yang Allah telah tetapkan untuk segalanya telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Tapi pada malam itu, ketetapan ini diberikan kepada para malaikatnya untuk menjalankan tanggungjawab. Fulan ini meninggal dunia, fulan ini dapat harta, fulan ini berlaku perkara ini kepadanya. Jadi malam qadar itu adalah satu pembahagian tugasan untuk sepanjang tahun itu masuk ke malam qadar berikutnya untuk diberi kerja yang baru kepada para malaikat. Ini antara penjelasan para ulama. Ada pula yang mengatakan bahawa qadar itu bererti syaraf. Kerana kalau kita mengatakan ahlu takdir, orang yang kita muliakan, nuqaddiruh maknanya nusyarifuhu. Makna qadar juga bererti syaraf, kemuliaan. Kerana pada malam itu Allah mengangkat kedudukan nabinya dan memuliakannya dengan risalah, iaitu menjadikan nabi kita seorang Rasulullah. Nabi Allah menjadi Rasulullah. Kemudian bangkitkannya Rasul. Perkara ini disyaratkan oleh Allah, ditegaskan pada malam itu malam yang mulia diturunkan Al-Quran. Jadi saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah terdahulu bahawa kerana Ramadan ini merupakan bulan diturunkan Al-Quran, dan secara tepatnya diturunkan Al-Quran itu pada malam qadar itu, dan sebagai tanda bersyukur kepada Allah di atas nikmat pemberian panduan yang berterusan dalam hidup kita, yang tidak akan dapat dipindah, dirosakkan, diubah oleh sesiapa pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, kami menurunkan Al-Quran, kami akan meliharanya, tidak akan ada penindaan ataupun perubahan dilakukan kepada Al-Quran itu. Berbanding kitab-kitab samawi yang terdahulu, Allah tidak menjanjikan pemeliharaan, penjagaan padanya, menyebabkan dalamnya banyak perubahan. Tuan-tuan tahu tak satu kisah? Ia berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Islam yang terkemuka namanya Mu'tasim. Khalifah Abbasi ni, dia punya ramai pekerja lah. Pada zaman Baghdad kita tahu ia merupakan masyarakat majmuk. Ada orang agama Yahudi, ada agama Majusi. Mereka bekerja dengan kerajaan Islam Baghdad. Kerajaan Islam menghargai mereka. Tuan-tuan nak tahu tak? Ketua pengarah hospital Kementerian Kesihatan macam kita pada zaman pemerintahan Harun al-Rashid dan juga anak-anaknya itu dipimpin oleh seorang yang beragama Majusi yang tidak masuk Islam sampai dia mati. Namanya Georges bin Bakhtishur. Beliau seorang Parsi Majusi, tapi diberikan hak untuk pentadbiran dan juga pegang jawatan besar dalam kerajaan Islam. Pegang dengan pemantauan lah, bukan pegang lepas tu lepas buat tak tahu apa orang buat. Mereka buat tak tahu, bukan begitulah kerajaan Islam dahulu berbawa, tuan-tuan ni. Jadi apa yang berlaku? Lelaki dalam kerajaan Abbasi ni, dia seorang macam kita, ibaratnya orang jawatan tinggi lah, pengarah lah dalam Kementerian Pendidikan, gitulah lebih kurang. Maka Khalifah Islam berkata kepadanya, fulan, kau ni bersama aku, kau berada program buka puasa dengan aku, kau begitu begini dengan aku, kau tengok kami semua supaya kau tengok kami orang Islam semua jujur. Kenapa kau tak Islam, fulan? Kata, tuanku, bagilah saya peluang untuk meneliti. Apa kau nak teliti lagi? Dia senyum macam tu, tuan. Ketawa begitu je. Peristiwa ni disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Kemudian dia pun ditugaskan di tempat yang jauh dari Baghdad. Macam kita kira ada misi tertentu lah. Kan kalau kita ada pegawai kerajaan ni dihantar untuk set up tempat baru, bekerja tempat baru, naik pangkat kena tempat jauh. Gitulah. Maka dia pun pergi jauh dari Baghdad. Dia seorang khatat. Khatat ni makna dia seorang, zaman dulu mereka menulis menggunakan tangan, tak ada mesin cetak macam kita sebagainya. Maka dia seorang khatat, kaligrafer yang hebat. Dia pergi jauh dari Baghdad. Maka dia nak tengok kebenaran Islam.
Dia menyalin kitab Taurat dalam dan menambah macam-macam perkara dalam yang bukan-bukan dalam kitab Taurat itu. Cantik dibuatnya. Maka dia pun berjumpa dengan seorang padri ataupun rahib Yahudi, menunjukkan kepadanya, ni kitab Taurat aku tulis tulisan tangan. Memanglah semua tulis tangan, tapi tulisan aku cantik, hiasan dalamnya, dia punya zakharafah, dia punya hiasan, dia punya kesenian. Oh, rahib itu pun kagum, kemain lagi. Dia pun membeli manuskrip yang aku telah pinda dan ubah segala macam dalam tu dengan harga yang mahal kerana melihat keindahannya. Dia takjub dengan keseniannya. Aku pun dapat duit yang banyak, kata orang Majusi ni. Kemudian dia well versed lah, dia tahu semua sebab dalam kerajaan Baghdad ada macam-macam, Yahudi ada, Nasrani. Kemudian tiba lagi kan, dia ambil pula kitab Bible dan dipinda dalam Bible itu, diubah suka hatinya, dicantikkannya, tapi diperdayakan apa yang dipinda itu dengan persembahannya, layoutnya macam kita lah, design yang sangat menarik. Maka dia pun jumpa dengan ketua padri yang ada, dia offer, nak beli tak? Cantik. Oh, cantik-cantik. Dia beli dengan harga yang mahal, tuan-tuan. Maka si Majusi ni ambil pula Al-Quran. Deng-deng-deng, dia ambil Al-Quran. Apa dia buat tu? Dia ubah ayat Al-Quran, ditambah. Kemudian dia pun jumpa dengan seorang imam biasa-biasa je, bukan ulama pun, dia jumpa imam biasa-biasa. Kan ribuan manusia diproduce sebagai hafizah setiap tahun, tuan-tuan. Ada tak kitab yang dihafal orang begitu? Usahakan orang awam hafal. Padri-padri pun tidak menghafal Bible. Rahib-rahib pun tidak menghafal apa yang terdapat dalam Torah mereka. Tak hafal, tak tahu. Ahmad Didat seorang yang hafal dengan Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan, mana kitab Samawi yang melahirkan penghafaz-penghafaznya? Kita di Malaysia saja ribuan para hufaz lahir. Tidakkah ini menjentik hati mereka yang tidak beriman untuk berfikir? Orang macam Elon Musk ke, tak terfikir ke dia betapa hebatnya Islam ni kan, tuan-tuan? Baik, tanya. Maka aku pun pindah, kata beliau, aku pun pergi pada seorang imam biasa-biasa je, imam kampung. Ya, macam kita panggil lebay kampung lah, bukan penghinaan pun, tapi orang biasa-biasa. Lagi tengok Quran ni, oh cantik. Orang tu buka saja, tengok ayat kat situ, dia cakap, muka dia macam nak telan aku. Fulan, kau jangan main Quran, kau tunjuk kalau kau jual, nanti orang sembelih kau, Fulan. Ini mana ada dalam Quran kami macam ni? Buka lagi, ini mana? Orang tu orang biasa, bukannya ulama pun. Kalau ulama memang aku kena betul lah. Aku pun mula meyakini bahawa memang kitab ini kitab Allah SWT. Kerana orang biasa baca pun tahu ada perpindahan dilakukan dalamnya. La ilaha illallah azizah. Ada salah seorang sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Aku takut. Aku ambil Quran tu, aku bakar. Mulai itu aku masuk Islam. Dia balik ke Baghdad, ditugaskan semula di Baghdad. Dan raja pun tengok, Fulan, itu kau pergi lama aku tak jumpa kau, sekarang kau dah masuk Islam. Bila kau masuk Islam, Fulan? Dia pun menceritakan kepada Khalifah pengalaman dilalui secara peribadi, bahawa aku meminda kitab Taurat, Injil, mereka tidak tahu pemindahan berlaku dalamnya. Mereka terpedaya dengan persembahan yang indah, yang cantik itu. Tapi Quran aku ubah sikit je. Orang biasa kata pada aku, kau kena sembelih nanti, Fulan. Kau jangan main Quran kami ni. Mana kau dapat macam ni? Mana riwayat yang kau baca ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Ini keistimewaan Quran, tuan-tuan. Ya, jadikanlah bulan Ramadan ni bulan untuk kita baca Quran dengan faham. Besok lepas Ramadan kita baca Quran untuk, sekarang kita baca untuk khatam, nanti kita baca untuk faham. Khatam sekarang, faham nanti kita usahakan. Tadabbur itu selepas faham. Orang cerita tadabbur dia tak faham bahasa Arab ni, ahlan wa sahlan wa jalan, dia tipu dirinya sendiri, tuan-tuan, rugi. Ya. Itu tuan-tuan tanya saya, apakah program belajar bahasa Arab yang kami tawarkan dekat Telaga Biru ni, ada bukunya. Nampak? Cantik bukunya. Ini nombor 5. Dalam dia colourful, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan ikut kursus online-nya pun ramai yang telah dapat manfaat, termasuk pakar motivasi negara Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, yang dah boleh bercakap Arab, menulis Arab, mendengar bahasa Arab, faham dalam Quran, alhamdulillah. Datuk kalau ada bersama-sama, Datuk boleh sokong mengajak kita untuk belajar sama bahasa Al-Quran ni. Ini nombor 1. Dia cantik, tuan. Sesuai untuk pelbagai umur. Ada latihan, ada QR code kat bawah ni. Tiap-tiap muka saya ada QR code. Kita boleh scan dan dengar kefasihan untuk berucap dalam bahasa Arab. Dia bercakap dalam bahasa Arab. Ini penting tau. Mendengar, membaca, bercakap. Tuan-tuan belilah online buku ni. Nak belajar sendiri pun boleh.
Nak minta ustaz-ustaz kat kampung kita mengajar pun boleh. Nak belajar dengan online dengan kami pun boleh. Diajar di pakar-pakar di kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Dapat kan tadi saya cerita kepentingan bahasa Arab ni, Al-Quran. Jadi malam qadar itu dimaksudkan malam turunnya Al-Quran. Kepada Nabi kita SAW turun jumlatan wahidah, turun lengkap, complete. Tapi akhirnya dibahagi-bahagikan mengikut kepada waktu, suasana, pertanyaan yang timbul 23 tahun ni tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada link untuk Telaga Biru ya, www.telagabiru.com.my. Telaga Biru satu perkataan, www.telagabiru.com.my. Dapatkan online. Nah, di kuliah kita pun insya-Allah lepas raya besok kita start batch yang berikutnya untuk belajar bahasa Arab, belajar faham bahasa Arab, boleh bercakap bahasa Arab, boleh faham Quran insya-Allah. Okey, itu tujuan kita, belajar Al-Quran, belajar sampai faham. Jangan terikat dengan tajwid saja. Tajwid tu penting, tapi yang sangat penting, yang banyak orang terlupa untuk faham Quran. Ruginya cakap orang putih mengalahkan orang putih. Tapi bahasa Arab yang dibaca dalam setiap rakaat sembahyangnya, dia boleh abaikan peluang untuk belajar. Rugi. Ya. Jadi tuan baik, kita kembali kepada bincangan kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan bahawa dinamakan Lailatul Qadar kerana Allah mentakdirkan pada malam itu umur manusia, rezeki mereka, dan menampakkannya kepada para malaikat tadbir urus manusia ni tadi. Apa yang ada di sisi Allah telah ditetapkan sejak azali lagi. Kemudian pada malam itu malaikat ni bertanggungjawabkan untuk menjalankan segala tugasan yang telah ditetapkan itu. Ini maksudnya. Keistimewaan Lailatul Qadar, kebesaran Lailatul Qadar sebenarnya terletak pada dua perkara. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Yang kedua, turunnya Jibril dan sebagian malaikat yang mengucapkan tahiyyah. Tahiyyatun, mengucapkan salam untuk menyaksikan amal ibadah dan juga mengembangkan salam dan juga rahmat di permukaan bumi. Malam itu juga dipanggil sebagai Lailatul Salam. Para malaikat turun mengucapkan salam pada penduduk bumi. Ini dinamakan sebagai Lailatul Salam ataupun Lailatul Syaraf, dan dipanggil juga dengan nama Lailatul Tajalli. Lailatul Tajalli ni maknanya malam Allah menzahirkan segala nikmatnya untuk para hamba-Nya. Alangkah ruginya mereka yang mengabaikan peluang ni. Tuan-tuan, kalau saya sebut pada tuan-tuan ni, ada orang jual kereta lama murah lah. Kereta ni sepatutnya 100,000. Tapi pada hari ni dijual cuma 10,000 saja atau kurang lagi. Betul kereta ni. Ya. Maka berebut-rebutlah kita pergi, berlumba-lumbalah kita pergi untuk membelinya dengan harga yang sebagian. Baju raya ke apa sajalah. Makanan ke, durian ke, bayangkan apa saja. Tapi sebahagian daripada kita lalai janji Allah SWT ni yang disebabkan iman dalam diri lemah, layu, merosot, tak bertaubat. Ini faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu buat tak peduli, bina tak bina je apa yang dijanjikan oleh Allah. Ruginya. Padahal malam ini dipanggil Lailatul Tajalli, malam Allah menzahirkan segala nikmatnya, menzahirkan bahawa hajat kita dimakbulkan olehnya, dan malam keberkatan, kebaikan yang sangat banyak ni tuan-tuan. Kalau kita melakukan dosa-dosa besar, kita bertaubat pada Allah malam ni, kita pohon Allah SWT memakbulkan hajat-hajat kita. Ya. Abu Bakar Al-Warraq berkata dinamakan malam itu dengan qadar kerana pada malam itu turun Al-Quran yang dibawa oleh malaikat yang darjat yang paling tinggi untuk disampaikan pada manusia yang paling tinggi, itu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pula menyampaikan kepada umat yang punya darjat yang paling tinggi, iaitu umat Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar bin Arabi pula berkata turunnya Al-Quran pada malam itu telah cukup menjadi bukti kemuliaannya. Malam itu adalah malam penuh kemuliaan dan keberkatan, dan malam itu dijelaskan dengan penuh segala urusan dan hikmah. Dimaksudkan dengan Allah mentakdirkan segala urusan alam terjadi dalam satu tahun untuk para malaikat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ringkasnya, segala urusan yang dilengkapi hikmah sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh irada ilahiyah, kehendak Allah. Allah menampakkannya pada para malaikat dan menugaskan para malaikat menjalankannya. Inilah kemuliaan yang dikhususkan bagi Lailatul Qadar. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Baik. Sebagian ulama ada mengatakan bahawa bilangan malaikat yang berada di bumi pada malam itu lebih banyak daripada pasir yang ada di permukaan bumi. Allahu Akbar. Cik Ani, apa kerja malaikat ni begitu ramai? Berlumba-lumbalah untuk melihat kita dan menyampaikan hajat kita kepada Allah, tuan-tuan. La ilaha illallah Rasulullah. Malaikat ni kalau kita baca kisah mereka, kita boleh menangis tau. Malaikat-malaikat ni bila melihat kita melakukan maksiat, dia pohon kepada Allah, ya Allah, janganlah matikan fulan bin fulan lagi, kerana dia masih lagi belum bertaubat, wahai Tuhan. Dan ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, maka Nabi Yunus pun berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
para malaikat yang membawa rahmat dan doa kita semua mendengar doa Nabi Yunus itu, lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, kami dengar satu suara. Suara ni common, familiar bagi kita. Siapa punya suara ni? Berlumba-lumba mereka nak maklumkan kepada Allah. Allah yang lebih mengetahui bahawa itu suara Yunus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malaikat merayu kepada Allah supaya beri keampunan, pelepasan pada Nabi yang mulia, Nabi Yunus, yang melakukan kesilapan itu, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi, sebagai ulama mengatakan bilangan para malaikat yang turun ke bumi untuk mengutip doa kita lebih banyak daripada pasir yang ada di permukaan bumi. Dan Allah menerima taubat orang pada malam itu. Dibuka pintu langit pada malam itu sampai daripada terbenam matahari sampai terbit matahari. Maknanya kalau malam tadi lah kadar, tuan-tuan, malam satu, rahmat Allah telah mula sejak maghrib lagi. Semalam kita buka puasa, kita berdoa kan. Yakinlah Allah terima doa kita, tuan-tuan. Allah terima doa kita dalam 3 bentuk. Diberi segera, ditangguhkan pemberiannya pada waktu yang sesuai kerana kita tidak mampu untuk menanggungnya lagi, menerimanya lagi. Atau ketiga, Allah memberikan jawapannya dalam bentuk menghalang sebarang bentuk keburukan dari menimpa seseorang kita, iaitu wa an yusraf anhu as-su'a misla du'aihi. Lalu Allah beri kepada kita satu penangguhan ataupun Allah menghindarkan kita daripada musibah yang berlaku dengan mengikut kadar doa yang ditaksirkan olehnya, dan Dia Maha mengetahui Maha bijaksana. Contoh, tuan-tuan, kita pergi kerja, setiap hari naik motor, tapi setiap hari kita pun tukar naik kereta. Pada hari kita naik kereta tu hujan turun lebat, dan banyak orang naik motor parking bawah jambatan. Na'udzubillah, tiba-tiba, tuan-tuan, sebuah lori langgar. Kita selalu berhenti kat situ naik motor. Pernah terfikir, tuan-tuan? Allah fikir, Allah, ya Tuhanku, panjang Kau beri aku kesempatan untuk hidup lagi, untuk taubat pada Kau. Orang yang duduk bawah jambatan tu kesian, tuan-tuan, mati syahid tu. Tapi nak cerita, sebahagian daripada musibah yang menimpa orang yang kita pun berpeluang ataupun kita potensi untuk berlaku pada kita, expose pada diri kita juga untuk berlaku, tapi Allah selamatkan kita. Betul, tuan-tuan? Ada orang rumahnya masuk perompak mencuri, padahal rumahnya ada guard. Perompak tu ikat satu keluarga, tuan-tuan. Seorang kawan cerita, ya Allah, pengalaman cukup menakutkan, Ustaz. Trauma betul, Ustaz. Teringat je bulan berlaku kejadian tu bulan Jun. Tiap-tiap tahun tak boleh tidur, Ustaz. Waktu tu teringat. Kami kekalkan dalam ingatan. Anak lelaki tu ditangkap, diikat, dicampakkan dalam bathtub. Ya, sengaja dia berdarahkan nak suruh kita panik. Tunjuk ni darah anak lelaki kau. Allah, Tuhan, betul, tuan-tuan, memang kecut perut. Berlaku pada seorang sahabat. Tapi kiranya tidak berlaku demikian. Perasan tak Allah beri pada kita? Kita bukan menceritakan ujian itu berlaku pada orang kita ni terbaik, bukan. Tapi nak ceritakan banyak hajat kita yang Allah convertkan menjadi satu nikmat yang lain tanpa kita sedar, iaitu menyelamatkan kita daripada musibah itu berlaku. Ya, baik. Jadi malaikat-malaikat akan turun di empat tempat untuk meletakkan panji-panjinya. Ini ikut penjelasan para ulama. Seperti yang saya sebut tadi, yang kita al-Hawi oleh Imam Mawardi. Begitu juga dalam kitab-kitab tafsir yang macam Jarir Tabari. Malaikat turun di 4 tempat. Yang pertama di Kaabah. Digalak kita untuk menaikkan umrah dalam bulan Ramadan. Ya, malam 27 nanti, maka para imam haram akan berusaha untuk mengkhatamkan Quran. Mereka khatam Quran malam 27, malam yang dikatakan kebanyakan para ulama itulah Lailatul Qadar. Yang kedua, para malaikat juga akan meletakkan panji-panji mereka di sisi makam Rasulullah SAW di Madinah. Yang ketiga, malaikat meletakkan panji-panji mereka di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Ya, untuk sahabat kita yang berada di Masjid Aqsa pada waktu ni. Tuan nak pergi travel ke Baitul Maqdis, jom pergi bersama dengan kami Zazan Travel. Kami menamakan perjalanan bersama dengan tuan-tuan, perjalanan penuh dengan pengisian, bukan perjalanan setakat pelancongan saja. Kami punya rombongan pimpinan para ulama, para asatiza, para ustaz yang akan buat pengisian. Jom pergi dengan Zazan Travel. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Zazan Travel kerana menjadi penaja program kita pada pagi ini. Antara perjalanan kita yang terdekat nanti lepas raya, insya-Allah. Bulan 12 pun ada, masih sejuk tu. Seronoklah kalau bawa anak isteri kita berjalan. Tuan-tuan, jom pergi bersama Zazan Travel. Yang keempat, para malaikat akan turun bawa panji-panji mereka di Masjid Tursaina. Tursaina, ya, wa tini wa zaitun wa turi sinin, tempat Nabi Musa menerima watikat wahyu. Nabi kita menerima di Jabal Hira, di Gua Hira. Malaikat
Jibril bawa wahyu kepada Nabi Musa, tempat nama Tursinin. Selanjutnya mereka akan bertebaran ke seluruh permukaan bumi, memasuki rumah orang beriman yang tiada anjing dan tiada gambar padanya. Gambar hidup. Itu sebab kita tak digalakkan untuk jaga anjing, pelihara anjing. Ya, anggaplah dia satu ujian daripada Allah. Bukan sebab Allah Ta'ala nak mendera kita, bukan. Ada orang pada ini dia bangga pula dia ada anjing kat rumah dia. Tak mana pendapat dia ikutnya. Orang kalau bela anjing ni kerana perkara-perkara tertentu. Contohnya dia ada used car, kereta jual terpakai yang kalau manusia tak mampu nak menjaganya, tak nanti orang curi partsnya. Bolehlah dia bela anjing. Ada orang kan ladangnya besar, sawit dan sebagainya, elakkan binatang-binatang perosak, maka dia bela anjing. Betul lah tu. Ada orang ada kilang, pagat je tak cukup, nak bayar mahal, kena ada anjing. Betul lah tu. Ada orang gunakan anjing untuk tujuan berburu. Betul lah tu. Tapi kalau sengaja bila nampak anjing berjalan, ada anjing kurap, pergi bersihkan, lepas tu bela kat rumah, lepas tu tunjuk kat Facebook pula, siaplah orang macam ni. Tak ada sebab dia buat begitu. Setakat bagi makan cukup lah. Kita bimbang buatan-buatan ni lebih pada nak hit market, nak cari orang followers je. Tak payahlah buat begitu, tuan-tuan. Sayang ni pun ada kadarnya lah. Semua kita bertanggungjawab depan Allah SWT untuk berbaik pada makhluk sekaliannya. Tapi bukanlah melampau-lampau begitu. Melihat anjing kena langgar tengah jalan, pergi berhenti pula, tunjuk pula ke Facebook, lepas tu dah orang pula balik pun lambat, aksiden pula kat jalan raya ni. Tak betul lah, tuan-tuan. Tegur anak-anak muda tu, jangan buat benda ni melampau lah. Tak payah ekstrim lah, ya. Baik, malaikat akan datang ke rumah orang beriman yang kita nyatakan tadi, tiada gambar-gambar hidup padanya, tak ada patung-patung, tak ada anjing. Malaikat akan masuk ke rumah-rumah demikian. Tujuan malaikat masuk buat apa, tuan-tuan? Bawa rahmat lah. Kan? Bawa rahmat lah kepada kita semua. Jadi kemudian mereka pun bersama dengan orang beriman yang bangun pada malam itu, yang mohon keampunan kepada Allah dan menyampaikan hajat-hajat. Jadi bila Allah menyatakan malam itu lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, berarti beramal pada malam itu ganjarannya tidak ada pada malam-malam yang lain. Imam Malik mengatakan, saya mendengar orang yang sangat saya percaya menyatakan bahawa kepada Rasul diperlihatkan tentang umur-umur umatnya. Maka Nabi melihat umur umatnya pendek dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Amaru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Nabi menjelaskan bahawa umur umatku ni semua kurang daripada 100 tahun. Kebanyakannya antara 60 hingga 70 tahun. Jadi buatlah persiapan. Rebutlah kadar ini supaya dengan amalan yang kita lakukan itu Allah menerima taubat kita, mengampun dosa kita dan menjadikan amalan kita itu sebanding dengan orang yang terdahulu yang umur mereka panjang-panjang. Baik, jadi kerana itu mengerjakan amal ibadah sebagaimana diterangkan boleh menyaingi pahala umat yang terdahulu. Baik, keutamaan itu kadar tidak dapat dibayangkan kebesarannya kerana itu kadar permulaan turunnya risalah kepada Nabi kita SAW, yang risalah itu, perutusan Nabi itu melengkapkan segala hajat kita, keperluan kita dan panduan dalam hidup kita pada hari ini. Alangkah malangnya bagi orang yang tidak dapat hidayah daripada Allah. Hidupnya macam binatang. Macam binatang, memuaskan nafsunya, tak ada apa-apa halangan nak buat apa sahaja. Mana ada hidup yang begitu, tuan-tuan. Anak yang kecil tu pergi sekolah pun ada rules je kat sekolah, kan. Ini kamu nak hidup macam binatang. Ya. Jadi kan kebaik kalau kita ni peranan untuk menyampaikan hidayah Allah. Ada kawan kita Cina, bagi dia Quran Mandarin. Ada kawan kita keen untuk baca, cenderung untuk baca dalam bahasa orang putih, bagi dia Quran orang putih. Sekurang-kurangnya mereka itu tidak menjadi hujah kepada kita di akhirat bahawa kita tak menjalankan tanggungjawab, tuan-tuan. Walaupun demikian, mereka ni sebenarnya zaman ledakan maklumat pada hari ini mustahil lah kalau mereka tak tahu, tak melihat orang masuk Islam, tak tercuit hatinya untuk faham tentang Islam, kan. Kita jalankan tanggungjawab, tuan-tuan, Damia Comel, Diab, Al-Hasan, Kuznita, Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Baizul Salahuddin. Penting sangat topik pada hari ini untuk faham untuk kadar. Jadi tujuan asas kepada Al-Quran ini untuk menjadi rahmat dan panduan kepada kita semua, Pada malam itu turun malaikat dan juga malaikat Jibril. Ruh ini bukannya ruh, kalau Melayu dulu dia percaya nanti roh orang telah mati ni boleh pergi pula tengok anak dia buat apa. Kadang ada pula percaya lebih melampau lagi bahawa roh tu tekan jadi belalang, jadi burung. Ini semua mengarut, tuan-tuan. Bahawa bila kita telah mati, tak ada lagi perhubungan kita dengan orang yang hidup. Putus, habis. Orang yang dalam kubur itu mengetahui perkembangan kita yang masih hidup ini melalui rakan yang mati lambat daripadanya.
Contoh orang tu dah mati 10 tahun maka tak ada perkembangan dia dapat daripada orang lain. Lepas 10 tahun tu barulah ada kawan baiknya meninggal dunia, duduk dekat dengannya. Fulan, apa khabar? Maka orang yang mati kemudian tu akan menceritakan kepadanya apa perkembangan yang berlaku di muka bumi, anaknya, isterinya, kalau mereka berada dalam perkampungan yang sama. Perkampungan orang bertakwa sebagai contohnya. Satu lagi perkampungan orang yang diazab oleh Allah. Yang mana satu kita pohon pada Allah kebaikan. Jadi malam itu menjadi malam keselamatan dari awal hingga terbit matahari, terbit fajar. Lantaran itulah malam tersebut lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Panjang tu. Itulah menurut kebiasaan umum manusia. Jadi bayangkan kalau kita dapat 10 kali Lailatul Qadar, kalilah 83 tahun kali dengan 10 tahun, 830 tahun. Alangkah ruginya orang yang mengabaikan peluang ni. Baik. Rasulullah bersabda, datang terkadang turunlah Jibril dengan rombongan yang besar. Mereka bersawat kepada hamba-hamba yang sedang berdiri. Bersawat makna mendoakan atau sedang duduk menyebut nama Allah. Apabila telah datang hari raya, Allah membanggakan dirinya di hadapan malaikatnya dengan berkata, wahai malaikat-malaikatku, apa balasan orang yang kepada seorang upahan yang telah menyempurnakan kerjanya? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, balasan mereka adalah disempurnakan habuannya. Allah berkata, Allah berfirman pada para malaikat, malaikat-malaikatku, hamba-hambaku, baik yang lelaki atau perempuan, yang telah menyelesaikan fardu puasa yang diwajibkan kepada mereka, kemudian mereka pergi ke tanah lapang untuk berdoa, demi kebesaranku, keagungan, kemuliaanku, ketinggian dan ketinggian makamku, aku mengkabulkan segala doa mereka. Kemudian Allah berfirman kepada para hambanya, kembalilah kamu semua, sungguhnya aku telah menjanjikan untuk kamu dengan kebaikan, segala keburukan kamu buat dengan kebaikan. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi sekarang ingat, sembahyang sunat hari raya itu walaupun hukumnya sunat, tapi ambillah dia sebagai satu tanggungjawab. Prihatinlah terhadap melaksanakan solat sunat hari raya berjemaah. Kalau buat di padang lapang bagus, kalau takut hujan buat kat masjid yang besar pun bagus. Hadir. Baik, keutamaan terkadar hanya diperuntukkan bagi umat Muhammad sahaja, bukan umat yang lain, dan terus menerus sampai kiamat. Bahawa terkadar ini akan berterusan sampai ke kiamat. Diriwayatkan daripada Ka'ab bahawa Allah telah milih saat-saat yang baik, maka Allah telah milih saat itu untuk kita bangun bersalat. Allah milih hari, maka Allah telah milih hari Jumaat. Allah milih salat waktu paling baiklah. Hari yang paling baik hari Jumaat Allah pilih. Allah telah milih bulan, maka Allah pilih Ramadan. Dan Allah telah milih malam. Malam yang paling utama adalah Lailatul Qadr. Inilah malam yang paling utama. Dinukilkan daripada sebagian ulama bahawa utama malam ialah malam Maulidur Rasul. Sebagian mereka mengatakan demikian Sesudahnya ialah malam Qadar, sesudahnya malam Isra, dan sesudahnya malam Arafah, sesudahnya malam Jumaat, sesudahnya malam Nisfu Sya'ban, sesudahnya malam Raya. Ni setengah daripada para ulama menjelaskan demikian. Apa tadi? Malam paling utama malam Maulidur Rasul. Malam yang kedua utama malam Qadar. Malam yang ketiga utama adalah malam Isra' Mi'raj. Malam keempat utama malam Arafah. Malam kelima utama malam Nisfu Sya'ban. Malam Jumaat. Malam Jumaat. Malam ke-6 utama malam Nisfu Sya'ban. Malam ke-7 utama adalah malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan juga Idul Fitri. Baik tuan. Menurut jumhur ulama, malam Qadar adalah malam yang paling utama. Ada sebahagian yang lain mengatakan malam yang utama adalah malam Qadar. Kedua barulah malam Maulid Rasul. Baik Jadi tuan-tuan, Allah telah menjelaskan dalam Quran bahawa Allah menurunkan permulaan Quran dan juga dalam bulan Ramadan, dan permulaan Al-Quran adalah malam Qadar, malam yang penuh keberkatan. Turunnya surah Iqra itu pada Nabi kita pada malam Qadar. Dengan baik turunnya Quran daripada Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunia yang saya ceritakan awal tadi, keseluruhannya jumlatan wahidatan turun pada malam bulan Ramadan. Dan kemudian daripada Sama'id Dunia itu turun pada Nabi kita buat pertama kalinya surah Iqra itu kan dibagi pada 23 tahun keseluruhannya kan totalnya kan. Jadi surah Iqra itu turun pada malam Qadar. Gitu Pertama kali turun pada Nabi pada malam daripada bulan Ramadan, malam itu malam Qadar sebenarnya. Baik. Dengar lagi. Menurut jumhur ulama, telah ada malam Qadar sebelum turunkan Al-Quran, dan sebagian mengatakan tidak. Tegasnya tidak ada satu masa sejak dahulu dengan malam yang mulia, melainkan bila Nabi mula dilantik menjadi Rasul. Jadi Allah telah menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan,
Jadi salah satu daripada malam itu diturunkan wahyu kepada Nabi kita, itulah malam Qadar. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ya. Jadi sebahagian mereka mengatakan bukan demikian. Turun Al-Quran, kemudian turun pada Nabi buat kali pertama bulan surah Iqra itu pada bulan Ramadan. Mana Ramadan kita tidak pastilah. Kemudian turun surah Al-Muzammil yang mengangkat Nabi menjadi Rasul itu pada malam Qadar. Setengah mereka mengatakan demikian. Yang penting Quran turun dalam bulan Ramadan, ya. Baik, ketentuan itu Qadar. Dah pukul 8 ni tuan-tuan. Nak sambung lagi. Tuan banyak kerja ni, kita sambung lah esok lah pagi. Boleh bagi esok kita sambung, Jadi ini juga satu topik yang penting, ketentuan Qadar dan apakah persiapan kita seandainya kita mendapat Qadar, malam Qadar itu. Kita ulang lagi sekali. Ya, dan juga panduan-panduan mendapat Lailatul Qadar. Tunggu tahu. Pagi esok kita bincangkan lebih lanjut. Malam ni malam ke-22, walaupun bukan malam ganjil, tapi kita bangun macam biasa, tuan-tuan, nanti kita sambung lagi. Topik ni sangat penting untuk kita semua faham, supaya kita ambil pedoman dan peluang. Kita dah faham tadi Lailatul Qadar ni ada banyak makna. Salah satu daripada maknanya Lailatul Syaraf, iaitu malam yang penuh dengan kemuliaan kerana turunnya malaikat yang ramai untuk mengutip dan juga membawa doa kita, mempersembahkannya kepada Allah SWT. Dan kita nak bila ditakdirkan perkara yang baik-baik itu dalam doa kita, mendapatkan ampunan daripada Allah. Itu sebab para ulama mengatakan, andai seorang daripada kita peluang untuk bangun malam Qadar ini, hendaklah kita mengutamakan berdoa. Alhamdulillah kita dah sembahyang tarawih 20 rakaat. Jadi malam tu kalau kita bangun sembahyang sunat tahajud, kalau belum witir kita witir, kemudian kita banyakkan doa. Kalau boleh doa tu dah siap catat dalam buku kita ke dalam handphone kita ke untuk kita baca. Dan saya terang kepada tuan-tuan, janganlah pada hari-hari akhir Ramadan ini kita masih lagi sibuk dengan media sosial. Masak tu penting lah tuan-tuan, tapi bukan segala-galanya. Cuba kita challenge diri kita tuan-tuan, supaya hari-hari akhir ni kita makan satu menu saja. Bubur-bubur je. Buah sikit, kurma cukup. Fokus pada ibadah. Ya. Kalau orang tu di hadapannya ada 16 juadah, masih lagi sibuk dengan hotel-hotel pada waktu ni, kurangkanlah tuan-tuan. Berilah peningkatan, fokus pada ibadah kita. Tinggal beberapa hari saja lagi. Moga-moga kita dapat kemuliaan ni. Kita dengar saban tahun. Kalau kita belum berusaha, kita ni sangat rugi tuan-tuan. Dan janji diberikan Allah ni begitu besar. Terima kasih sekali lagi. Jadi tuan yang minat untuk mendapatkan buku bahasa Arab, belajar bahasa Arab sampai faham Quran ni, inilah buku yang saya masukkan, Al-Arabiyyah lil Jami'. Ini ada logo Telaga Biru. Kami penerbit bersama buku ni. Buku ni telah dipakai di lebih 100 sebuah negara dalam dunia, melahirkan lebih 1 juta orang yang boleh bahasa Arab. Dia silibus dia banyak ni tuan ni. Ni banyak apa? 5, 1, 6, 4, 7, 8, 9, 2, 3 ni. Silibus ni, nampak ni. Cantik kan? Dalam dia colour pula. Ada QR code. Ya. Jadi tuan dapatkan buku ni daripada Telaga Biru, www.telagabiru.com.my. Belajarlah bahasa Arab. Azam kita lepas raya nanti ada peningkatan dalam penguasaan kita, pengetahuan, kefahaman kita pada bahasa Arab ni. Nanti kita pergi Mekah, ada peluang buat umrah sama Zazan Travel. Dengar khutbah Jumaat, kita faham langsung, direct, straight kan. Kalau tak, kita tak faham khutbah, tengok imam tu menangis kat Masjid Nabawi. Selalu mereka khutbah, mereka jadi imam, mereka menangis kan. Kerana kita tak faham, rugi. Ambillah peluang untuk ambil bahasa Arab dengan kaedah yang ada ni. Ya, tuan-tuan dah ikut kaedah ni, saya tak pastilah, tapi kaedah ni dia ada target dia, ujungnya anda faham Quran. Dah boleh cakap Arab. Alhamdulillah Datuk Fadilah Kamsah pun belajar kaedah ni. Dalam masa 3 bulan Datuk di MFK kita boleh menguasai bahasa, menulis, membaca, bercakap. 3 bulan je tau. Walaupun kita target 6 bulan, tapi ada yang dapat 3 bulan macam Datuk. Hafizakallah Datuk. Allah pelihara Datuk untuk terus nikmat bagi umat ni, bagi motivasi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, cakap saja dulu. Dapatkan tafsir bin Katsir juga, ya, daripada Ustazah Nurilis, ketua kelas kita, Ustazah Ibn Fatih. Tuan yang belum masuk Telegram, jom masuk Telegram. Kita ada banyak nota, doa, fakta yang berguna kita pelajari dalam kuliah kita kat sini, kat situ. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'i ashabina wa huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma adrikna Ramadan amar sanawat adida wa azminatan madida. Allahumma adrikna lailatul qadr. Ya Allah, beri pada kami lailatul qadar. Panjangkan umur kami untuk menghadapi Ramadan yang akan datang, ya Allah.
Beri kami kebaikan dan keberkatan Ramadan ini untuk kami, anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami, sekalian orang buat baik pada kami, sekalian pekerja kami, sekalian umat Islam, ya Allah. Yang kami miliki hak atas mereka yang belum kami sempurnakan, ya Allah. Belum sempat kami balas jasa mereka, ya Allah. Alangkah ramai mereka itu, ya Allah. Wa na'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih tuan kerana hadir dalam kuliah pada pagi ini. InsyaAllah pagi esok kita lanjutkan bicara kita lagi tentang apa yang kita namakan sebagai ketentuan Lailatul Qadar dan bagaimana amalan yang patut kita lakukan apabila kita mendapat malam yang mulia itu. Terima kasih sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Syazwan Sabari, terima kasih. Sirat Limau, Mawar, terima kasih. Sahabat kat Facebook yang begitu ramai menyokong kuliah ni, yang menghadiahkan saya star dan sebagainya. Yang ada dekat TikTok, Zamzam, Abu Hassan. Terima kasih semua ya. Terima kasih sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Kenang daku dalam doamu. Bagi mereka yang ada kesempatan sekarang masuk waktu duha, jom kita sembahyang sunat duha. Moga Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini, penuhi segala hajat kita, hilangkan segala stres kita. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tanya harga. Ni kitab ni, syarat ni tuan-tuan boleh beli berasingan. Dia jual secara juzuk-juzuk. Nak beli satu set pun boleh. Dan yang nak ikut kuliah ataupun kursus online bersama dengan kami sampai faham, sampai boleh baca bahasa Arab, bercakap dengannya, lebih baik. Dan masa 3 bulan ataupun lebih kursus ni, mengikut pada yang mana yang penawaran yang kita ikut lah. Saya tak ingat berapa harganya. Harganya beza-beza. Kita boleh dapatkan daripada www.tagabiru.com.my. Beli online. Nak pergi datang pada kami mungkin sibuk, boleh beli online. www.tagabiru.com.my. Boleh beli secara online. Boleh ikut kursus juga online. Kalau kita beli dan minta guru mengajar kat masjid kita pun boleh. Jangan photostat lah tuan-tuan. Tak ada berkat kita belajar. Mencuri hak orang buat apa? Ini adalah hak intellectual property. Kita beli ni, maknanya kita beli ilmu yang ada padanya untuk halal kita amalkan. Bukan kita pergi photostat pula, lepas tu bagi kat orang, konon-konon nak berderma, kita buat perkara haram. Buku ni hak milik kita terbatas pada amalan dan juga pembelajarannya saja. Bukan kita boleh photostat jual kat orang. Cikgu-cikgu jangan buat ni, kerja ni haram hukumnya. Kita mencuri hak milik orang. Orang pun nak buat, kita photostat pergi jual kat orang atau bagi kat orang, ke pagi pun tak dapat pahala, dapat dosa lagi. Okey. Tak sampai RM1,000 boleh dapatkan daripada Ustaz Abdul Fatih. Buatlah pelaburan untuk faham kalam Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.